Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Alright, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Dan minggu ini kita akan teruskan dengan Zoom. Yes, Ustaz? betul. Konsep yang berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Bulan September ni memang macam-macam. Macam-macam Sekejap ada sponsor, sekejap ada sponsor. Betul. Ya, tapi untuk hari ni kita santai-santai aja. Ustaz, kita punya tamu siapa pula minggu ni? Tamu kita ni jauh sebetulnya. Seberang Tanjak. Seberang Tanjak. Seberang Tanjak? Okey lah. Tambak ke Tanjak? Dia seakan-akan Tanjak dengan Tambak sebelah-sebelah apa? Tahu, tapi takut Ustaz gunakan perkataan Indonesia. Sebab tu saya macam blur sikit. Oh, okey. Tadi tu salah ke betul? Salah. Okey, sekarang kita bersama dengan tamu seberang Tambak. Siapa? Saya bangun orang tunggu tu. Okay. Jauh orang tunggu. Okey, daripada seberang Tambak. Daripada Sabah. Yes. Ini dia. Mr. Ryan, Abang Ryan. Panggil Abang Ryan macam mana? Kau panggil Ryan je? Encik Ryan? Ryan. Assalamualaikum. Ryan sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ryan daripada Sabah. Terima kasih banyak kerana sudi nak jadi tamu kita di Puaka ni untuk ceritakan cerita-cerita seram. Okey, Ryan, boleh tak kita tahu sikit sebanyak Ryan ni kat Sabah tu buat apa? Saya sebagai jurusulap. Kita panggil dive master. Apa master? Guide. Dive master. Dive master. Selam-selam. Kita guide yang divers yang datang ke Semporna dan bawa dia ke pulau untuk diving lah. Wow. Dan kita akan bagi tempat yang sesuai untuk orang lah. Wow, akan banyak orang ajak orang pergi dive tempat-tempat sesuai, tengok coral, cantik batu karang semua Oh. Itu pakai oksigen ke tak pakai oksigen? Pakai oksigen. Yang tak pakai oksigen snorkeling. Tak, dia mana tahu dia dah pakar apa, mana tahu dia buka terus. Aquaman. Saya keluar je Aquaman. Okey. Ryan, cerita mesti sebagai seorang dive master ataupun menyelam kat dalam laut ni mesti ada macam-macam cerita yang ganjil-ganjil Boleh kita mulakan cerita Ryan? Boleh. Sepanjang pengalaman saya jadi penyelam. So, ada pengalaman lah yang seram. Saya pernah experience lah seperti bunyi suara di dalam laut. Wow. Bunyi suara dalam laut dong sedang menyanyi atau dia buat hymn sound macam perempuan mengasih tidur budak gitu. Dalam laut. Wow. Habis kalau dah dengar tengah selam dengar macam orang tiba-tiba menyanyi dalam laut tu, apa yang Ryan buat? Saya pun sebagai dive master saya tidak boleh tunjuk yang kita panik. Terus panik tak boleh. Masa tu kita bawa divers yang lain. So benda tu kalau sini di tempat kami di Semporna, kalau kami dapat dengar benda tu suara tu di dalam laut, kami tidak akan tegur punya. Malah naik ke atas dalam bot pun kami tak boleh cerita. Mau sampai ke rumah dulu.
kalau boleh. I see. Jadi apa Saya selalu pun ada apanya? Saya pun ada tanya daripada saudara saya yang lain, belum ada dengar tu yang bunyi dari apa, macam bunyi apa ni, perempuan. Humming Dia ada humming, humming punya. Tapi dia tidak apalah, tidak lama lah, mungkin dalam 2-3 second gitulah. Wow. Sejuk lah, apa ni, aku punya tengkuk belum apa pun seram lah jugalah. Tapi saya tidak tunjuk panik lah dengan death yang lain. So kami death macam biasa saja. Wow. So apa petua-petua ataupun yang Ryan selalu amalkan ataupun bagi tahu penyelam-penyelam yang lain sebelum selam? Okay. Kepada apa ni, macam kita yang faham bahasa Melayu ataupun bahasa yang ada di sini sempurna, kita yang lain pun memang tahu apa ni, sebelum kita turun kita akan bagi salam lah di tempat kita turun. So yang macam apa ni, macam warga apa ni, macam lain-lain apa ni, bangsa Cina pun dorang tu main pantai je, dorang tu atau yang kita lah Asian mostly memang tu kena salam tempat. Jangan buat bising, jangan cakap yang apa tu tidak bagus. Dalam apa, kalau boleh janganlah apa menonjol sangatlah, especially yang perempuan gitu, yang pakai dia batik setu. So kita memang pesan tiba kalau boleh pakai yang elok lah. Betul. Diving pun ada dia punya pakaian sendiri kan, tutup penuh gitu kan. Ada. So ada lagi cerita lagi seram, Ryan? Ada. Yang ni yang last lah, yang baru-baru terjadi 2 tahun yang lalu. Masa tu saya bawa satu diver dari Jerman. Dia refresher diver. Dia lama sudah tidak turun. Mungkin ada 2 tahun. So kita buat refresh dia di pulau yang dekat dengan resort yang terkenal lah di sini di Sempurna. So masa briefing, dia ni macam apa ni, dia punya fikiran memang jauh lah, dia macam tidak fokus dengan dia punya briefing. Macam dia okey semua, double check dia punya equipment, dia cakap okey semua, angin semua okey. So kami turun lah dari 5 meter, tinggi 10 meter memang okey, tidak ada masalah, signal dia okey semua, okey semua. Tapi bila kami turun 15 meter, bila saya wave saya punya tangan begini depan mas dia tidak peduli. So banyak kali saya buat begitu, aku tarik lah dia punya buka ke depan saya. Dia punya dia punya ekspresi mata macam ada benda je apalah, macam tidak, macam dia takut. Yang ni pun aku nampak coronavirus dah, dia punya bibir macam terperanjat tu Sekali saya check dia macam terperanjat lah. Masa tu 15 meter di tempat tu biasa je terang, tapi masa kami turun dia kabur sikit lah. Mungkin sebab matahari ke kan, tak berapa kan terang. So pelan-pelan saya bawa dia naik. Bila di dalam 10 meter dia punya nafas berubah, lain semua. Dengan dia mau buang sudah dia punya regulator. Dia mau buang sudah. Tapi matanya dia tengok jauh Pak. Dia tengok jauh dari belakangku, macam ada benda dia mau kasih tengok kah atau apakah. So dia dia macam berteriak, terlepas lah tu dia punya regulator. Aku cepat-cepat pelan-pelan turun, letak balik regulator. Aku tahan pergi safety stop 3 minit, habis jatuh. Kau dia naik, terus dia macam macam kejar dia punya nafas. Baru dia cakap English lah, dia cakap saya ada nampak benda di bawah itu. Katanya gelap, mata merah di belakang saya.
Di belakang saya tu dia ada artificial reef, Pak. Artificial reef di tempat pulau tu dia macam ada pyramid punya artificial. Habis tu dia tanam tu artificial dia tanam coral di situ. So dia cakap masa dia naik di surface katanya, saya nampak benda apa ni hitam merah matanya. Katanya masa aku tarik bila mukanya ni, saya yang muka saya bilang yang apa tu yang lain, mata saya merah juga katanya. So mungkin dari situ dia kena tegur ke perempuan tu. Sampai di atas bot dia punya pernafasan pun tidak bagus, sampai dia buat emergency balik ke hospital. Masa itu masih dia cerita benda tu, katanya dia tidak akan turun ke tempat tu lagi lah. Sebab nampak macam ada bentuk makhluk. Begitu, macam benda macam marah lah katanya. Yang gas tu betul-betul tidak mau turun cerita. Asyik. Sekejap Ryan. Itulah yang saya kan. Sekejap Ryan nak tanya Ustaz. So Ustaz, macam orang selalu yang macam nak pergi menyelam, nak pergi swimming kat laut, apa yang harus diorang lakukan? Ada tak nasihat-nasihat ataupun tips? Sebab ada yang mulut cabul, kan cakap besar, tak bor tu. Betul. Sebagaimana sudah saya beritahu pada minggu-minggu lepas. Oh ya, dah beritahu Lupa. Yang antara yang masuk hutan lah, trekking, awak ingat tak? Itu pun ada adab-adabnya. So di antara tempat yang mereka selalu tinggal, di antaranya hutan, kemudian pulau dan juga di laut. Jadi sebetulnya kalau kita tengok di laut pun memang ada kerajaan jin memang akan ada di laut. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW berjumpa dengan salah seorang anak daripada kaum Yahudi, yang di mana anak tersebut dia boleh melihat, dia maknanya ada third eye. Dia ada mata ketiga. Mata batin yang mata ketiga, gitulah. Third eye. Jadi dia boleh nampak, sehingga dikatakan bahawasanya di atas laut tu semuanya ada kerajaan jin. Jadi lihat ada ular-ular semuanya di atas laut tersebut. So ini menunjukkan bahawasanya di dasar lautan ataupun di atas itu kebanyakan adalah tempat tinggalnya jin, kerajaan jin. Jadi kalau nak masuk, semuanya perlu ada adab sebagaimana saya beritahu tadilah. Dan juga saya rasa daripada saudara Ryan pun ada beritahu tadi tentang adab-adab, ataupun ketika briefing tu ada doa-doa tertentu yang dibaca. Tak kisah Fatihah ke ataupun ayat kursi, itu diperbolehkan, silakan. Ikut agama masing-masing lah diorang tu kan. Macam diorang. So Ryan, bila dah kerja macam gini, banyak-banyak jumpa pengalaman, tak macam serik ke masih nak menyelam lagi? Tidaklah. Itu bukan satu halangan lah bagi kami. Ini sudah satu jadi kuliah, kerja, sumber dari cari makan. So insyaAllah kami akan selagi kuat memang kerja juga. Betul. Tidak masalah juga. Tak boleh mengaku kalah Okey, jadi kita bagi salam insyaAllah. Mana-mana tempat untuk salam lah. Betul. Kita izin. Hormat ajalah hormat. So Ryan, ada tak lagi, saya daripada tadi jumpa mata merah, lembaga dalam laut, ada benda-benda lain yang Ryan sendiri pengalaman? Kalau selain dari yang dalam laut, saya ada experience lagi pengalaman masa saya di pulau. Ini di satu jetty. Kita panggil dia drop off jetty. So masa tu saya keluar makan pukul 11 lebih lah malam, masak Maggi lah di satu kantin. Di jetty tu dia ada lampu lah di ujung. Nampak kalau dari kantin nampaklah sampai ada lampu kan di ujung. So saya ada nampak yang tu macam benda melompat pergi laut. Macam macam kain putih. Gitu. Wow. Tempat ni paling terkenal lah
tempat. Tapi memang dari dulu pun, biarpun bukan saya, ada banyak lain lagi yang dapat pengalaman lagi dahsyat begitu itulah. Tapi dengan saya itu saya dapat macam kain putih melompat di laut, tapi tiada percikan air. Oh, ada percikan air. Tak ada. Tak ada percikan air. Tak ada percikan air Dia ada. Macam dia kain saya jatuh gitu. Tapi bentuk tu yang dia terjadi dia macam orang tau. Bila dia mau lompat sudah, macam kain gitu jatuh, dia percikan air. Aku pun dah jadi sudah masak Maggi masa tu. Terus aku balik bilik jadi. Saya cuma experience satu je kau pula. Experience satu je tau mengenai laut. Saya tengah duduk kat tepi kat Melaka. Kat Melaka tengah duduk kedai makan seafood. Lepas tu yang lain semua menghadap macam kedai, saya menghadap laut. Sebab kursi panjang kan duduk. Bila duduk berbual-bual, tiba-tiba saya nampak satu cahaya hijau kat atas tengah laut, daripada laut dia naik atas. Zoom. Ni cakap pasal laut ni macam ada nampak hantu laut ke? Pirate tak ada pirate? Kalau hantu laut pirate. Tapi kalau di Sempurna yang macam jin laut, hantu laut memang wujud lah. Orang ada juga yang percaya. Di Sempurna ni ada yang tinggal di laut yang tanam agar-agar. So orang ada banyak pengalaman dari situ. Kadang-kadang ada yang orang rasa yang naik pergi atas rumah dorang, masuk pergi dapur, selongkar buka semua makanan. Kalau di Sempurna memang ada begitu. Dia sampai naik ke darat kedua dia ada lagi macam yang ini cerita memang sudah lama di satu pulau yang ada sekolah juga, tempat terkenal juga. So dia punya cerita sampai sekarang orang tidak lupa lagi. Masa itu si suami isteri dibangun awal pagi pukul 4 subuh. Pasal dia punya suami ni dia pergi laut. So selepas si suami ni minta izin sama isteri, so macam biasalah dia jalan gitu. Tapi dia punya isteri heran kenapa belum sampai 10 minit dia punya yang suami ni mengutuk sudah di depan rumah, padahal dia tidak begitu. Dia buka pintu diam-diam saja dia punya suami. Sekali terus dia masuk di dalam rumah, masuk di dapur, bongkar makan, ambil makanan, terus keluar saja. So yang si isteri ni dari etik minum dia memang tahu yang ini bukan manusia. Sekali dia buka pintu tu, ada banyak serupa dengan dia punya suami di luar menunggu. Kita ada panggilin tu dengan dia punya ini memang selalu lah. Kalau yang jauh di bandar kecil lah, banyak orang tahu Jin-jin Ni cakap pasal laut-laut ni semua, ni kat Sabah ke yang gunung tu kat mana? Kinabalu. Gunung Kinabalu Itu pun memang itu pun ada cerita juga ya, Ryan. Sebab ada orang ceritakan tak tahu kat mana chalet kat tepi gunung ke situ. Diorang cakap apa tahu? Macam pukul 7 ke gitu, semua kena masuk dalam rumah. Ke apa? Kalau tidak nanti adalah gangguan-gangguan. Adakah betul-betul? Betul. Dengan semua yang hikers yang naik di atas kena briefing. Bukan saja briefing pasal yang safety, tapi briefing yang untuk safety lah. Satu lagi tidak boleh buat bising. Tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh buat yang tidak boleh cakap besar sweet lah gitu, cakap besar begitu, dan tidak boleh buat seronok lah gitu. Memang tu tempat tu keras lah. Ada tak cerita-cerita yang yang boleh kongsi dengan kita pasal gunung
Kinabalu. Mungkin saya boleh kongsi satu lah. Ini pun saya dapat dari kawan yang pernah alami lah, yang naik pergi situ. Saya punya kawan ni talkative lah, banyak mulut. Banyak cakap. So dia naik belum dia belum start naik, dia memang cakap salah. Setakat macam gini kacang katanya. So dari dia start naik, memang dia rasa berat lah, macam ada benda yang naik di badannya. So dia punya fikiran macam terlampau negatif. Banyak benda yang masuk di kepalanya. Dia tidak fokus yang naik tu. Tapi dalam dia punya kepala ada macam satu macam perempuan baju putih larang dia naik di depannya tu. Sampai dia dihantar balik ke bawah lah. Dia kena ras siapa begitu. Pasal dia mungkin cakap besar. Itu sudahlah saya dapat dari kawan-kawan. Dia banyak lebih cerita lagi lah. Siapa yang naik mesti ada experience lah. Mesti ada Mesti ada. Kalau kita hormat tempat tu, hormatlah dengan jangan tak besar, mungkin semua okey tu. Ada cerita tu. Alright. Tapi Ryan punya pengalaman semua berkaitan dengan laut kan? Laut juga. Ni ada tak macam satu kes yang Ryan sampai sekarang memang tak boleh lupa lah, macam betul seram gila lah kata orang tu? Ada? Kalau tidak. Kami itu tidak juga yang apa. Itu yang laut itu sampai sekarang masih fresh lagi. Oh ya, apa itu? Itulah yang bunyi humming tu. Oh, humming tu. Kira baru-baru terjadi juga lah. Itu first time jadi macam tu? First time. Dia macam yang dah first time ada rasa lah. Dia macam humming nyanyi untuk tidurkan anak tu Tidurkan anak. Gitu. Lelebay lah orang putih panggil. Lebih. Wow. Okey, ni kalau macam selain daripada macam pengalaman kat dalam laut, kat gunung, ada tak cerita yang seram kat lain? Mungkin tengah holiday ke, kat negeri-negeri lain ke, tengah camping ke, macam mana? Mungkin saya punya masa pengalaman budak lah. Pengalaman apa? Pengalaman masa budak. Masa kecil-kecil. Masa budak-budak lagi. Gitu. Di kampung sampai keluarga saya cakap saya gila pasal saya nampak satu macam budak kecil. Budak kecil? Macam dengan topi dia. Topi macam dia orang panggil macam ketil kan orang panggil. Dia macam toyol gitu macam toyol. Saya nampak tapi keluarga saya punya orang tu tidak dia pergi dah macam sendirian. So saya selalu di depan tu tempat halaman bunga. Tapi kami memang rapat itu bercerita. Saya ingat begitu masa saya mungkin 9 tahun. So yang itu tidak dia tidak seram lah, tapi dia mungkin dia mau kawan ke termasuk budak, tidak tahu kan apa itu. Yelah, tak seram tapi kau masih kecil-kecil nampak budak kecil bukan manusia, memanglah seram. Kan? Gitu. Itulah jaga experience itu. Alright. Baik, terima kasih Ryan. Okay, sebab sudi kongsi pengalaman dengan kita semua kat sini pasal laut. Wah, first time dengar pasal lautnya dalam. Itulah yang humming tu yang lain macam dalam air. Humming. Wow. Macam. Mungkin kalau orang lain dapat dengar begitu mungkin dia terus shoot up. Of course lah, mesti seram. Memang betul.
Okey Ryan, terima kasih. Semoga kita daripada tim poker ni ucapkan semoga anda senantiasa selamat. Tengah COVID macam ini, semoga selamat dan dilindungi oleh Allah lah senantiasa. InsyaAllah. Ya. Semoga bisnes diving akan pick up maju lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okey, guys, salam semua Cikgu Fahmi tu semua kat belakang sana ya. Okay, bye. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Tu Ustaz. Ya. Kita punya tamu daripada Sabah, Sarawak. Pasal diving. Orang dalam air pun boleh dengar orang nyanyi. Ini syok lah tadi dia cakap. Kan? Pernah sekali orang cakap tanya, kau dah pernah pergi Gunung Dedang? Cakap, belum. Asal nak dengar orang nyanyi ketawa. Cakap, saya tanya, macam mana? Kat gunung-gunung situ, dia cakap kat tepi-tepi lereng apa kan ada macam well, kolam-kolam kecil-kecil tu kan. Dia cakap, boleh kita just baring, rendamkan muka, kan masuk dalam air tu, nanti kita akan dengar ada orang bersuara, nyanyi macam itu. Cakap, mesti akan dengar dalam air. Cakap, gila siapa yang nak pergi buat macam itu? Betul. Gila. Kan? Daripada cari benda-benda gini, baru kita cari Elmen Mukrawi. Wow, betul. Kan? Betul. Baru nak tunjuk sponsor, tak ada sponsor. Cari sponsor, tengok gini tak ada sponsor. Okey, itu dia Zoom kita. Minta maaf lah banyak sebab kadang Zoom ni itulah malasnya kita nak buat Zoom sebenarnya. Sebab bukan malas. Takut nanti ada yang tak clear, connection tak clear. Ke apa gitu. Itulah kata orang tu risk yang kita kena ambil. Dan diharapkan apa-apa jua cerita sepanjang ni kita dapat sikit sebanyak dengar dan terhibur jugalah. Betul lah. Daripada rakan-rakan di luar negara macam Ryan ni. Terima kasih banyak. Terima kasih dah banyak. Ya, Ustaz apa nak cakap? Pasal orang tengah diving ni semua? Diving tak ada apa-apa lah. Cuma tadi je lah. Jaga adabnya. Kemudian macam tadi kata jangan berlagak. Jangan kita sombong. Rasa yang diri ni kita power kat dalam apa ni semua. Tak. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak ada kekuatan apa pun. Jadi minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakal. InsyaAllah. Okey. Ya. Jangan cakap makhluk lain. Kalau makhluk kita ni pun, kalau kita berlagak pun, orang pun tak suka kita. Betul. Kan? Macam itulah. Baik, diharapkan anda semua jaga diri anda dan diharapkan terhibur juga dengan puaka Zoom di bulan September ni. Dan terima kasih banyaklah kepada semua yang dah bagi kata orang tu kongsi pengalaman. Betul. Apa pun kena ingatlah. Puaka ni, diorang tak kenal usia. Puaka ni, apa-apa pun, jangan takut pada mereka tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.